Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsi 6 tips belajar secara atas talian. Yang pertama, membuat jadual harian. Apa itu jadual harian? Jadual harian bermaksud apa yang kita ingin lakukan pada hari itu daripada pagi sehingga petang atau malam. Jadi, kita boleh catatkan dalam buku ataupun di atas kertas dan tambah di meja belajar kita. Dengan cara ini, kita sudah tahu apa yang perlu dilakukan tanpa membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Senaraikan perkara yang perlu dilakukan juga merupakan satu langkah yang penting bagi kita tidak tertinggal tugasan ataupun ujian. Yang kedua, sediakan tempat belajar yang selesa. Dalam usaha untuk menjadikan pembelajaran atas talian ini berjaya, kita haruslah menyediakan tempat belajar yang selesa seperti mengasihkan tempat tidur. Kerana katil merupakan musuh utama ketika sesi pembelajaran. Kita perlu memastikan segala alatan untuk belajar seperti buku teks, alat tulis, buku nota, laptop atau telefon bimbit dalam keadaan yang baik supaya boleh kekal fokus di dalam kelas. Internet juga merupakan salah satu kepentingan utama, jadi perlulah mencari tempat yang sesuai dengan kelajuan internet untuk belajar. Yang ketiga, membuat nota sendiri. Nota sendiri dapat membantu kita dalam belajar terutamanya ketika musim peperiksaan. Tetapi, bagaimana mahu membuat nota sendiri? Antara tips yang dapat dikongsikan adalah menggunakan pen yang berwarna termasuklah highlighter untuk poin penting seperti isi-isi utama dalam sesuatu topik. Jika tiada pen yang berwarna-warni, kita boleh menggunakan kertas yang berlainan warna untuk menjadikan nota itu ceria. Seterusnya, kita boleh mencipta akronim sendiri. Dengan cara ini, lebih mudah untuk kita faham dan ingat. Yang keempat, kekal aktif di dalam kelas. Aktif ini tidaklah bermaksud perlu berdiri atau berlari, tetapi aktif ini bermaksud sentiasa berinteraksi dengan guru di dalam kelas. Misalnya, jika ada perkara yang tidak faham, terus bertanya pada guru tersebut. Ingatlah bahawa jika kita bertanya, bukan kita sahaja yang faham, malahan rakan-rakan kita juga yang akan turut faham. Seterusnya, yang kelima, rehat secukupnya. Untuk mengekalkan fokus di dalam kelas, kita perlu memastikan bahawa diri kita mempunyai rehat yang secukupnya. Pastikan kita tidur secukupnya dalam 6 hingga 7 jam sehari kerana ia boleh memberikan kesan yang besar kepada prestasi pembelajaran kita. Hal ini juga dapat meningkatkan daya ingatan dan pemikiran yang lebih berkesan dalam menuntut ilmu. Selain itu, sekiranya kita mengulang kaji pelajaran, pastikan kita mempunyai waktu rehat. Hal ini kerana penggunaan telefon bimbit boleh menyebabkan otak dan mata kita menjadi letih sehingga menyebabkan daya tumpuan dan fokus kita semakin lemah. Oleh itu, lakukan aktiviti yang ringan seperti senaman ringan supaya kita boleh kembali aktif dan kekalkan prestasi ketika belajar di rumah. Yang terakhir sekali, motivasi. Sebagai pelajar, motivasi merupakan elemen yang sangat penting supaya mental dan fizikal kita sentiasa bersemangat dan bertenaga. Hal ini penting kerana ini dapat memastikan diri kita sentiasa komited dalam menyelesaikan tugasan dan mengikuti kelas atas talian. Kita perlu memastikan setiap tugasan dapat diselesaikan mengikut masa ditetapkan supaya markah tidak dikurangkan dan ianya dapat menjamin kejayaan. Kita juga perlu ada a big why supaya kita terus bermotivasi dan tidak lepas semangat ketika belajar secara atas talian. Kesimpulannya, dalam keadaan wabak penyakit sekarang ini yang tidak menentu, secara tidak langsung boleh meningkatkan tekanan jiwa dan perasaan seperti stres dan pelbagai penyakit mental yang lain. Oleh itu, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, elakkan daripada memendam perasaan dan anda perlu berkongsi masalah anda dengan orang yang anda percaya. Sebagai seorang kawan, anda juga perlu melaksanakan tanggungjawab untuk memberikan semangat kepada kawan yang lain. Di sini ingin saya tegaskan juga, kita perlulah sentiasa berfikiran positif supaya kita dapat mengatasi masalah yang ada. Akhir kata daripada saya, jika ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.